Allah tak uji kaya dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Apa kono Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Cik Makno selaku COO Smart. Alhamdulillah saya membayangkan saya ceramah dan terowong tu tadi. Ada pejabat sampai jugalah buat kali pertama kan. Jadi hebatlah tuan-tuan. Bosa pahala tuan-tuan dan perempuan sekalian ni. Jaga pertama menyenangkan orang, lorong tu. Kan orang cakap tapi kena bayar. Yalah benda elok kenalah bayar. Kan benda baik. Berkira nak mudah kan. Kalau pergi Kuala Lumpur, balik pada Kuala Lumpur ikut jalan tu banyak jimat kan. Dan kemudian dapat pula membantu orang kan. Hari ikut lebih-lebih hari semua selalu ke sana. Arah ke sana untuk dengan niat mudah-mudahan dapat mengurangkan kesan banjir kan. Jadi besar dah pahala tu, benda tu dah benda baik dah. Kerja kat tompek yang baik. Jadi kadang-kadang orang tu kerja tompek baik tapi hati tak baik pun jadi tak baik juga. Jadi kita kena jadi baik. Dia dalam dunia ni kalau kita belajar kan, ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus ni macam mana? Ibadah khusus ni adalah macam kita semayang. Ada teknikal Rakaat pertama, rakaat kedua, berapa rakaat. Macam mana rukuk, macam mana sujud, iktidal, semua belajar. Kemudian macam kita bayar zakat, ada kiraan macam mana kaedah dia. Nisab haul dia macam mana. Kan? Macam orang bayar zakat fitrah, dia terbayang lah. Otak tu, zakat fitrah, zakat lain tak bayar. Kan? Tapi bayangkanlah kalau kita bayar zakat fitrah, kita bayar RM7. Kuala Lumpur RM7, RM7.5. RM7 kan. Kita bayar, cuba tanya orang lelaki. Bila dia bayar RM7 tu rasa tenang dan lapang betul-betul. Itu baru RM7 punya lapang tau. Belum lagi belum lagi zakat pendapatan kita, zakat harta kita kan. Jadi tu macam orang perempuan pakai emas kan. Dia tak nak tunjuk-tunjuk sangat yang disimpan. Yang simpan lagi parah kira yang simpan tu dah kira simpanan, nilaian dia tu dikirakan nilai minimum yang kita tak pakai tu setiap bulan kali. Tak bayar semua tu jadi pasal dah nak masuk neraka tu. Kan? Tu sebab kadang-kadang perempuan ni malas dah, dia tak nak pakai barang kemas. Tak nak pakai, yang kita pakai pun ada kiraan dia. Timbangan dia berapa. Yang kita simpan pun timbangan dia berapa. Macam tu juga emas perhiasan. Emas yang kita letak kat dinding, kita letak kat atas kabinet, semua tu kena kira. Ada kaedah dia. Macam pergi haji, pergi umrah kan, pun ada kaedah dia. Tak dapat ikut suka kita. Sebabkan Taruk nak PKP tahun ni, kita buat umrah kat Shah Alam. Tak dapat dah. Tak boleh. Jangan buat cerita macam tu kan. Suka kau kan. Tak boleh. Dan macam tu juga. Tapi apa kita nak ceritakan ni, kerja kita ni boleh jadi ibadah. Ibadah umum. Macam mana dikatakan ibadah umum? Benda baik dengan izin Allah, buat kerana Allah. Tiga ni. Dia benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Kenapa saya sebut diizinkan oleh Allah? Ada orang buat benda baik tapi cara tu tak kena. Dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Contohnya nak sedekah ke orang miskin, benda baik. Mencuri daripada orang dengan niat nak tolong orang miskin tadi, tak diizinkan oleh Allah. Walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Dosa dapat. Kan? Contohnya saya dengan Cik Makno nak pergi bagi bantuan ke ibu-ibu tunggal. Benda baik. Benda baik. Tapi cara tak diizinkan Allah. Tapi kalau betul buat contoh bagi bantuan ibu tunggal betul. Diizinkan oleh Allah, kita buat penyerahan ibu-ibu tunggal datang sini. Ataupun kita pergi rumah ke rumah saya, Cik Darussalam dengan dengan Cik Makno, kita pergi hantar. Nama anak Brunei ke? Tak. Tak ada lah. Belum ada. Tak ada. Tak sana. Pada tadi kau apa aku nak tanya tu.
Tak ada, sorry. Tak, contoh Cik Darussalam, saya dengan Cik Makno pergi bagi bantuan Mahal Ibu Tunggal. Kan? Tapi kita bagi diizinkan oleh Allah, niatkan Allah berdapat pahala ibadah. Tapi kalau kita benda tu benda baik, sampai rumah yang last tu Cik Makno cakap, macam ni ah. Ustaz Darussalam, kau balik lu. Rumah ni aku cover. Contoh. Kan? Kono pula Ibu Tunggal yang last tu muka tu ala-ala maya karin sikit. Parah. Makna masa tu walaupun niat dia baik, walaupun niatkan Allah tak dapat pahala ibadah. Ni contoh Cik Makno tak macam tu. Ni contoh. Jadi makna kata itulah dia. Jadi kita nak cerita sekarang ni begitu banyaknya benda yang kita boleh buat pada bulan Ramadan ni, kan? Ujian memang datang. Kita kena faham, ujian memang datang. Kan? Saya difahamkan, saya antara tempat saya datang kan, benda pertama saya tanya gaji korang berapa. Memang saya tanya. Saya dah tahu dah gaji korang berapa. Tak usahlah kau nak bohong. Mau saya tahu. Cik Makno dia cerita semua kecuali gaji dia tak cerita. Macam itulah kan. Tapi makna kata alhamdulillah kita gaji. Cuma yang mungkin merisaukan kita satu benda. Mungkin itu tak dapat bonus. Kan banyak betul department tak dapat bonus. Tapi kan satu benda, saya pun dulu kerja government tu. Saya pernah kerja government tu. Mulalah jawatan saya tak adalah tinggi mana, tapi pengarah lah. Setakat pokok koso tu cari lah potik datang macam tu lah kan. Saya pengarah undang dulu legal advisor. Kan? Lagi pula pernah mengasuh setengah bulan gaji, pernah mengasuh sebulan gaji. Kan? Tapi kekendian tu kan 500 ya. Kan? Tapi sampailah saya bercakap masa wakil Haji Merah tu, saya kata ponik 500 kan dah naik, dah dia setuju bagi, kalah pula itu tak sampai bagi. Contoh. Jadi mana nak beritahu apa? Nak beritahu apa? Kita ni dah disebut dalam apa? Wa makaru wa yamkarullah wallahu khairul makirin. Kita ni boleh merancang. Allah Maha merancang dan perancangan Allah adalah terbaik. Tu kita kena ingat. Rupa-rupa ada orang lagi tahu pada kita. Kadang-kadang kita makan kan? Kita makan, nampak makanan depan mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan, tak sedap. Tak sedap. Kadang-kadang tu. Ada satu hamba Allah, saudara saya. Kira dia ni, kira pangkat macam 2 pupu ke 3 pupu tu lah. Jauh kat lah, tapi saya rapat lah, keluarga tu pernah pergi. Dia aksiden sebab tolong orang aksiden, dia tolong, dia kena langgar aksiden. 3 bulan dia koma. Lepas dia koma 3 bulan tu, alhamdulillah elok, sihat, nampak macam biasa. Tapi Allah tarik satu je, iaitu lidah dia tak rasa apa. Cuba fikir, macam mana kalau kita lah lidah tak rasa apa, apa nikmat yang kita puasa ke apa, sama makan tolan dia tak rasa apa. Dia mula-mula hari pertama dia makan, dia buang makanan dia. Dia rasa kecewa lah dengan ujian yang macam tu. Macam biawak lah kan, makan, saya tak pernah lah tanya biawak tu dia rasa ke tidak kan. Tapi saya agak-agak kan nampak cara dia makan ni memang tolan dia kan. Dia tak kira tolong tu kan gerap masuk dalam kan. Saya agak-agak dia tak, memang tak ada dia rasa tu podeh ke bani ke apa tak ada. Jadi itulah kadang-kadang kita tengok keadaan orang tu, kita fikir ya Allah aku ni syukurlah ada rasa lagi. Macam tu jugalah yang kita nak cerita. Kenapa kita jadi tak bahagia atas penilaian kita ikut sesuka hati kita. Sedangkan Allah Ta'ala bagi 10 benda. Dek satu benda kita tak dapat, kita terlupa bersyukur dengan 9 yang Allah Ta'ala bagi kita. Itu manusia. Bukan cakap tuan-tuan dan perempuannya. Termasuk yang bercakap ni. Ya tuan-tuan, tu sebab tadi saya datang. Orang baik tak reti ya. Macam ni lah. Tak tahu lah mana tak datang ya, tak datang. Aku ada depan lah. Montang-montang aku naik kereta Azia, kau baik aku macam tu. Orang asam betul. Kan tapi tak apalah, saya dah biasa macam tu kan. Tak layak aku siap basuh kereta sebelum sampai sini tu kan. Jangan buat macam tu kan. Tapi macam tu lah kan. Tapi kita bawa diri kita, hari kita seadanya. Saya fikir kan, kadang orang kita tengok kan, benda sebagi kita fikir je. Orang jalan kaki kan, berjalan kaki berkojo. Hari ni kita jalan lah, tak nak lah bang, low lah, ni lah, itulah. Malu tau, orang semua naik kereta. Malu tau naik motor. Arwah ayah kita, mak ayah kita dulu-dulu kojo, berbatu-batu jalan kaki. Ada dia fikir malu? Tak, dia fikir kita boleh makan.
Dan dia fikir berkat anak-anak berjaya hari ni sampai boleh duduk dekat pek kojo yang paling smart dalam dunia. Mana nak tompek berani bagi nak tompek kojo dia smart? Sini je. Orang luar tak tahu dia jago terowong dah. Kan tak. Dia lebih pada tu. Kita ni kena bawa tau image kita. Patutnya tak payah slogan motor kami. Tak payah dah. Apa motor kau? Smart. Visi dan misi smart. Macam tu ya. Tapi terpulang pada kita memandang dia macam mana. Ya. Tak dapat gading bertuah, tanduk pun berguna juga kan. Kata orang Melayu lah kan. Tapi macam gitulah. Nampak bini kita. Besok tak ada lawa warna dah kadang. Bila dah hari-hari tengok. Tapi kau tengok bulan puasa ni. Tengah hari lain macam bercahaya kau pahal ni. Betul tak? Tengah hari. Tiba-tiba lah rasa kau rambal. Itu cerita Sebab dulu kita tak pandang dia betul-betul. Bulan puasa nak makan tak boleh apa, tak boleh terpandang dia. Tu nampak tu. Nampak tak? Kan? Jadi kita cerita sebab apa yang kita sekarang kita tersilap menilai kebahagiaan. Kita tersilap. Tu sebabnya Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan apa kak? Kaya dengan apa? Salah. Allah tak uji kaya dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Apa kono Saya berburak dengan orang kaya ni, saya tak boleh belah tu. Berburak dengan orang kaya ni kan. Betul kalau kau berburak dengan dia kan, tak tahulah macam mana lah. Ada satu datuk saya pergi tu. Tok, rumah ni agak mahal dia tu kan, kat Sunway. Mahal ni tu. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Ada satu orang kaya kat Kajang. Ustaz, sedap tak kopok ni? Ada satu kopok dah, kopok leko apa tak nama dia. Yang dah dikomersialkan. Sedap. Itulah saya rasa sedap tu. Saya beli kilang dah. Lo kau bayangkan tu. Kopok tu sedap kau beli kilang tu kenapa? Apa hal kau ni cakap kan? Tapi tu berbuat orang kaya. Kan? Macam kita tak payahlah macam tu. Kan? Ni kan jari telunjuk ni. Kau urut hari-hari, ambil minyak biar dia sama panjang dengan jari yang tu ni. Hari-hari urut. 10 tahun takkan sama. Melainkan kau accident, gatal semua. Accident kan. Betul? Makna jangan cuba push diri kita untuk jadi yang bukan kita. Kan? Pakai baju ikut badan sendirilah kan ukur. Ini kita nak baju je tu pakai. Berhutang apa hal? Tak payah. Kalau bukan kita tak perlu. Itu bukan bahagia nama dia. Tu ngikut-ngikut nama dia. Kan? Okey ya. Tak ada masalah. Kenapa nak jadi macam tu? Rupa-rupanya Nabi ajar kita tentang syukur ni. Apa Nabi kata? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan kalau nak tengok bahagia ni, kenapa kita tak bahagia? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok orang tak sudah. Bila lah aku pakai kereta macam ni. Saya pernah melalui macam tu. Handphone ni tak jadi ni, handphone baru dah keluar kena beli ni. Saya macam tu. Boleh kata saya paling pecah rekod hari ni beli baru, esok tukar lain. Tu paling pecah rekod lah dulu. Mengakulah betapa tahu setan ni ngacau ni. Sudah berhutang kad kredit apa semua. Sudah dah. Saya haramkan pemakaian kad kredit untuk diri saya. Kan? Tapi itulah dia. Sebab tengok apa orang ada. Penyakit mata ni. Orang perempuan ni pandai kalau tanya ni. Tengok saya tanya dia. Bahagia letak kat mana cakap? Kat mana bahagia letak kat mana? Dalam tubuh badan kita ni bahagia kat mana diam Nampak? Hatilah pak. Pandailah tu. Kat hati. Tapi mata ni sibuk tengok apa orang ada. Baju orang tuanya. Dia terlupa daripada hati dia naik pergi ke mata. Memang sampai sudah. Bukan cakap orang perempuan ni. Lelaki pun sama kan. Tengok sport 5 orang. Tengok kereta orang. Orang lelaki jangan. Dia biar ada tompek lain bersepah. Tapi kereta dia komeh. Kau memang tengok tu susun. Orang perempuan rumah gelanggang dia.
Kereta memang tidaklah. Kau tengoklah kereta, kasut atas dashboard. Semana tu. Kan konten-konten mesyuarat yang pun tu tahan berapa bulan pun ada lagi dalam kereta. Jangan usik tu ponting tu. Jangan tu ponting tu. Sudah ada 3 bulan tu ponting pun tu di situ. Tak. Pertama kita sibuk tengok apa yang orang ada. Terlupa apa yang kita ada. Yang kedua, sibuk tengok orang yang lebih baik daripada kita. Sampai terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Tu dia. Kalau kita tengok lagi susah tu, saya cerita tadi. Tengok orang tu, oh lidah dah tak boleh rasa lah. Lidah aku boleh rasa lagi. Ya Allah, orang tu mati muda. Aku ni umur berapa hidup lagi, Allah bagi peluang dekat aku. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang aku ada hari ni adalah hasil usaha gigi aku. Tak. Tidak hanya usaha kita. Kita apa yang kita ada hari ni semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita masih dekat tengah pusat bandaraya tu, bawa file folder, kulu-kila, tengah fikir nak kerja apa. Kita ada kerja, saya pun tak ada kerja. Orang panggil camah. Itulah kerja orang. Cakap yang bersorak-sorak. Kan? Ya. Betul. Tapi itu dia. Hakikat dari hidup kita ni senang. Kita hidup apa lama? Menurut kajian, manusia ni hidup. Kan kalau kat Malaysia lah, umur purata 60 tahun. Sekarang umur berapa bang? 35. Makna abang ada dalam 25 tahun. Dalam 25 tahun lagi nak hidup. Macam tu lah. Cik Makna berapa umur dah? Lagi kau jap. Lagi 9 tahun. 9 tahun lagi tengah. Tak, contoh macam tu lah. Contoh, macam saya pula. Arwah abah saya meninggal umur ngam 50 tahun. Jadi kalau saya ikut arwah abah saya tak sampai 10 tahun lagi dah. 9 tahun tak lebih kurang sama gitu. Kira lah. Kan? Tak, macam tu kita fikir lah. Dalam tempoh yang berbaki, takkan kita nak sibuk dengan mungut. Kan? Pernah digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Kitab Mukasyafatul Qulub. Dia ceritakan bagaimana seorang Nabi, tapi dia tak sebut nama Nabi itu siapa. Seorang Nabi itu tidak semestinya Rasul, tapi ada seorang Nabi ini beribadah selama 50 tahun. Kemudian bila dia beribadah 50 tahun, pada satu hari Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi ini, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Maka Nabi ini menjawab, ya Allah, bukankah aku ni Nabi, aku tidak berdosa? Tayat dia. Tapi kisah ni bukan nak kata keburukan Nabi ni, tak. Tapi ada pengajaran yang nak disampaikan kepada semua. Pada malam tu Allah perintahkan sebatang pokok menghimpok kaki itu. Ada kata ni sembilan, menghimpok tu menghempak. Kalau tak faham lah. Ni sembilan ada, ni sembilan sini. Tak mengaku dah. Tak ada. Ada seorang menghimpok tu menghempak. Mengoning-ngoning. Apa mengoning-ngoning? Maksudnya berdenyut-denyut. Tu kaki dia. Dia tak boleh tidur sampai pagi. Allah sakitnya. Pagi esok tu kan, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, sakitnya kaki aku. Ya Allah, pokok yang menghempap kakinya itu ditakdirkan oleh Allah bersuara bercakap kepada Nabi ini. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada aku, sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tidak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba tanya berapa kali mengeluh sehari. Cakap, ambil lah pecamah ni. Contoh. Wahal aku dah lama duduk kat pencawang belakang tu. Aku duduk relax lu. Dia masuk awal kan ada minum pun. Kan? Kan duduk belakang pencawang tu relax lu. Ya, nasib baik tak ada guard yang datang halau keluar kan. Relax tu. Kan? Ambil napih lu kan. Macam tu lah. Tu dia cakap tadi kan. Dalam hidup kita. Macam mana kita nilaikan balik. Ini Ramadan tau. Ramadan Al-Mubarak. Takkan kita nak mengeluh lagi. Kita masalah income, bonus, duit, masalah gaji, masalah anak, masalah keluarga. Biasa. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang hidupnya tidak ditimpa ujian 40 hari berturut-turut, bersaksilah yang dia jauh dari rahmat Allah. Mesti ada ujian. Mati dah rotek ni. Serentak pula. 5 biji keto ke rumah tu.
COO lah katakan. Contoh lah ni, contoh. Saya agak-agak lah. Betul tak 5 kereta kok rumah? Tak, tak. Cik. Nak nama rumah lah. Kan? Tapi betul. Kan? Protect mati. Tiba-tiba anak minta duit yuran. Time tu lah serontak datang. Tu ujian. Tapi kalau kita ni teringat tentang ceramah hari ni, sebut tentang jangan mengeluh, tak apa-apa, insyaAllah. Abang cuba ikhtiarkan dulu. Macam tu. Mana? Hidup kita ni memang macam tu. Ingat tak ada ujian ke? Orang kutuk-kutuk kita. Siapa suruh buka akaun Facebook? Kau buka, kau tunjuk orang kutuk, kau marah. Macam mana? Kan? Macam tu lah. Macam saya lalu tadi. Kan saya tak rongak. Saya maafkan dah. Saya siap. Berapa saya mulut. Dah dia ada mulut. Dia cakap. Ada ni jadi telinga dongak. Tinggi kan? Kau ingat aku tak dengar kau cakap tadi. Betul tak? Aku dengar. Kan? Kan dia golak. Saya dengar tadi. Ingat kita tak dengar. Dia bisik ni. Yang baik kau tak bisik, aku dengar. Kan? Macam tu. Tapi saya maafkan dah. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang seorang dalam TV buat tua kau hajar tu. Tapi okey. Tapi saya okey. Tak ada masalah. Ujian biasa. Bawa kereta. Alamak, minyak habis. Saya kena jadi yang di-Petua Dewan pertandingan debat SPRM buat dekat UPM Serdang. Dalam perjalanan, lepas tu tak ngam lah baju ni, sebelum pergi tu tak ngam baju ni, saya pun tukar baju. Saya pakai suit apa semua, naik kereta. Drive, rupanya tertinggal wallet saya dalam seluar yang tadi. Sampai sana sudah. Masa pergi lepas Touch 'n Go tu. Balik pun tak lepas ni, tinggal RM2 macam tu. Kan? Lepas tu, sudah macam mana ni? Ya Allah, bantu aku ya Allah, macam mana nak buat ni? Balik tu risau, adakah aku nak pinjam dengan orang? Jadi adakah aku nak pinjam dengan orang yang peserta-peserta debat ke apa? Sudahnya saya tinjau-tinjau dalam kereta. Aduh, satu duit shilling, satu bokeh. Memang selama ni saya duit shilling saya gemar letak dalam bokeh, dalam botol besar tu. Ini lah, tinggi. Duit shilling. Aduh, duit shilling. Pakailah duit shilling ni. Dan Tuhan tunjuk jalan keluar. Sampai kat stesen minyak, budak tu bahan saya. Dek, minimum top up Touch 'n Go berapa dek? RM5 pun boleh. RM10 pun boleh. Ni lah, ni. Duit shilling dek ni. Ustaz ni kan, kat luar pun kelakar kan. Weh, ini memang aku tak ada duit. Tahu tak? Tak tahu memang aku tak. Iya. Hari tu bila saya keluarkan dalam ceramah saya, ada yang komen, Ustaz, saya saksi Ustaz, saya ada masa tu dekat stesen minyak tu, betul? Dekat R&R punya Petronas tu, saya keluarkan. Ya. Tak nak bagi tahu, ada ujian. Biasa. Itu biasa. Saya ceramah ke Ijuk. Sebelum PKP. Sampai kat sana. Saya pakai, nanti lu jangan masuk lu, let lu. Bila orang dah masuk ke depan, orang dah qamat maghrib, saya masuk, saya sembahyang kat belakang sekali, senang nak jamak dengan isyak. Habis saya bagi salam, orang sebelah tegur saya. Penceramah belum sampai lagi. Kau bayang aku comel tak comel? Aku salah masjid ke apa? Dia kata penceramah belum sampai. Saya kata siapa penceramah? Dia kata Samsul Debat. Makna dia tak kenal aku siapa. Makna tengok depan-depan lain ke. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Semenjak kalau TV ni lambat sampai. Wah, mulut kau. Langsung saya diam. Tak ada saya cakap dah, saya diam lah. Dia kata tak lama tu JK Masjid nampak. Ustaz, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik, saya mula dulu Tak, pakcik tu panjang. Saya pergi sampai kat meja penceramah tu, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Lalu pakcik tu kan. Kata orang tua-tua dulu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ni cakap malam dia bukan dengar, dia pandang tau. Tapi dia tak nampak. Itulah. Jadi dalam Ramadan Al-Mubarak ni, kita tak boleh bagi alasan. Kita tak boleh kerja dengan elok. Kita rasa tak ada semangat. Tak, kena kerja dengan semangat. Setiap hari tu biar pahala. Kita nak kerja yang mana? Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Ta'ala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungannya itu. Siapa kerja dunia, dia akan dapat separuh ke? Ataupun sebahagian, dia tak dapat semua.
Kan? Tapi siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia akhirat dua-dua dapat. Kan? Jadi makna kata, kita kena usaha bersungguh-sungguh capai pahala. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita dalam bentuk ni, Tuhan bagi dalam bentuk lain. Lagi satu lagi, kena semak juga diri kita. Apa kurangnya kita ni? Mungkin kurang kot buat amal kebajikan. Contohlah, aku ni asyik fikir ni, aku zakat je bayar. Zakat, sedekah wajib aku keluarkan. Tapi sedekah sunat aku tak buat. Mungkin macam tu. Aku mungkin selama ni kedekut sangat. Asal kalau keluar ya, kita keluar bertiga kawan-kawan, macam kita yang belanja. Kan? Asyik-asyik Syariman yang belanja. Orang lain tak ada. Kan? Tak ada kan? Nama kayu tapi tak belanja. Darussalam. Kayu weh, men. Kan? Darussalam, kayu. Kan? Macam-macam nak nyuruk name tag dah. Dah mang ya. Jadi tutup. Kan aku baca nama kau smart kan. Kan? Tak. Maksud macam tu lah. Kadang-kadang macam tu. Ataupun aku ni agaknya banyak nyakit hati orang kot. Itu sebab bulan Ramadan ni disebut sebagai perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan tak boleh, minum tak boleh, nikah pun tak boleh. Ya ke nikah tak boleh? Dalam puasa. Boleh tak nikah bulan Ramadan? Boleh, elok bona. Elok jimat belanja. Majlis perkahwinan ni akan berlangsung pada jam 10 pagi. Settle. Jamuan akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Apa yang kau heboh kan? Betul kan? Sekarang ni lagi lah nikah kat pejabat agama kan? Senang. Kan? Tetapi maksud nikah yang tak boleh tu, perbuatan orang bernikah tu. Kan? Kau goram yang tengah hari tu, malam hilang. Sampai berbukuk kan hilang lah goram tu. Kan? Dan begitu juga berbicara, bercakap benda-benda yang baik. Jangan cakap benda tak baik. Kalau tak ada benda nak cakap, baik diam. Kan? Kalau tak boleh diam, tidur. Kan? Salah tahu pun banyak kerja nak buat. Jadi menahan diri pada lapar dan dahaga, makan dan minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, lillahi ta'ala, kerana Allah. Penting. Dan kenapa Ramadan ni mencipta kecemerlangan? Sebab cemerlang ni dia mesti bermula dengan satu benda. Cemerlang mesti bermula dengan satu benda. Apa dia? Contoh saya bagi analogi lah. Analogi. Kita kan, jom kita naik komuter nak, contohnya. Kita nampak naik komuter tu macam tak ada apa-apa. Ada setengah orang dapat naik komuter tu satu pencapaian. Tak kira lah pergi mana. Jom naik komuter nak. Allah, jomlah dah nak sangat naik kereta api. Ada orang gila tak pernah naik kereta api. Bila naik kereta api tu, satu pencapaian. Dan itu merupakan satu kejayaan pada dia. Jadi makna kata apa saya nak cakap ni adalah setting niat kita. Semua benda bermula dengan niat. Macam kita nak mencapai kesempurnaan ibadah lah. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama mesti dengan ilmu. Kita tak boleh ibadah ni ikut-ikut orang, tak boleh. Orang ke tu bangka. Tak boleh. Kena belajar. Mula-mula belajar tak apa ikut orang. Tapi sampai masa kita kena faham perbuatan tu apa. Ni namanya apa dah? Ni namanya tawaf. Kata. Yang tu sa'i tu. Nampak? Kan bohong semua tu. Orang yang tak ada ilmu kena tipu lah. Oh tawaf. Kau aku tengok kau punya tawaf tak sempurna lah. Dia tegur orang tu. Masa bila orang tawaf? Kawan tu marah. Nampak tak kan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Perbuatannya macam mana? Angkat takbir macam ni. Yang perempuan tak pek macam tu lah. Tersimak telekung kan? Yang seorang tu ajar kau kalau angkat takbir yang dia lajar tu, ibu jari kau nak cuping telinga. Allah Akbar. Bau dia sah. Kawan tu mana orang cuping ni tak ada. Macam mana? Kan contohlah kan. Jadi makna kita kena belajar benda tu. Kesempurnaan ibadah bukan main ikut-ikutnya. Duduk belakang imam. Imam Allahu Akbar.
Allazina amanu. Allazi. Dia terlupa. Orang yang duduk belakang, kau nak tolong. Siapa suruh kau duduk belakang dia? Kau ingat duduk belakang imam ni senang kau? Kau jangan berani-berani walau masjid negeri duduk belakang imam lah dulu. Kau bangga kan imam tu terlupa. Baca tamana tabuk muka surat dia baca kau tak tahu. Itu bukan ada ilmu. Mbak lah, kau duduk belakang imam, kau tak tahu. Dah mula dah merayau dah. Alah, tani lah kau nak terlupa. Kawan tu malun cendol banyak lah tadi tu terlupa. Kawan sebelah dah cendol. Tolong lah. Dia kata, tapi tolong lah. Tunggu benda ayat kan. Kau nak belajar. Iya. Kan? Ataupun imam tiba-tiba didatangi angin yang tidak diundang. Kantut lah. Kan? Jadi imam tu memfarakah. Bila imam tu dah ke tepi, yang belakang kena buat apa? Kena ke depan, gantikan dia. Tak dapat no. Saf kelima tu. Imam dua, saf kelima. Piskit. Tak dapat lah. Tak dapat jam tu dah. Gila kau jawab tu. Ataupun dia terbelakang imam. Dia terdengar bunyi kontut imam tu. Batal kontut, batal. Takkan macam itu. Kau tak ada ilmu macam tu. Tu sebab kau nak belajar. Faham tak? Kau nak belajar. Jangan tak teraya tu. Kau nangis kau golak kau pun tahu. Risau lah aku tengok kan. Tapi saya faham tuan. Setakat yang saya pergi kalau golak teruk ni kan, mana stres. Mana stres kau jauh, tak apalah. Okey lah tu, ni release lagi ni. Tapi saya tak ada niat pun baik kelakar tau, tak ada. Tu keadaan ni. Iya, tu sebab kalau tengok ada satu kisah tu dia nak benarkan anak orang tu. Dia ada lelaki ni teruk panggil tapi macam mana dia nak kat perempuan. Perempuan tu tudung lambu. Baik budak tu. Assalamualaikum. Salam budak tu. Saya beringat sangat dengan awak. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baik, budak baik. Dia bukan pakai mask, pakai niqab. Ya Allah. Saya tak tahu kena tanya ayah saya. Tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu. Wah, dia pun duduk jalan. Dia ingat kisah Nabi Musa. Macam inilah. Boleh tak kamu jalan di belakang, biar saya jalan di depan. Takut terganggu keimanan saya. Perempuan ni kat belakang dah mula terfikir. Apakah dia jodohku? Macam drama ke-7 tak? Dia pun jalan-jalan. Sambil cerita-cerita tu dia tanya, ayah awak kerja apa? Tak kerja sekarang di pencen. Di pencen apa? Pejabat agama. Pejabat agama? Habis sekarang dia tak buat apa-apa lah. Sekarang dia imam satu lah kat kampung. Kacau ni. Dia kata rumah kamu yang mana satu? Yang tu. Oh yang biru. Tak apa, kejap lagi saya datang. Awak balik dulu, kejap lagi saya datang. Dia pergi beli jubah. Beli jubah, sawaban dia sebakul. Dia datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala budak ni. Dia bukan nunduk orang tua tu, menyarap. Macam oleh gonggok dah. Pahala dah ni. Dia salam cium tangan berjilat lah. Parah budak ni. Pahala kau ni nak dia. Saya ni cik saya minat betul dengan anak cik tu. Saya nak cadang nak memperistrikan dia. Saya tak suka buat benda-benda haram ni cik ayat dia. Ya orang agama ni dia senang ya. Macam ni lah. Kalau dah tu jodoh anak pakcik reda. Kahwin dah. Bila kahwin, dia tak ada ilmu tapi tak nak belajar. Jadi setiap waktu dia pergi. Subuh pergi masjid, Zuhur pergi masjid, Asar pergi masjid, Maghrib, Isyak. Setiap waktu pergi masjid. Bapak mentua ni yang jadi imam ni pun pergi time bertugas je. Dia setiap waktu. Wah tak boleh jadi ni. Tahu tu kata, malam ni tak payah pergi masjid. Kenapa nak ya? Malam ni kita semayang jemaah kat rumah ni. Isteri tegur, abang dia jaga bang. Ayah tu kalau dah suruh tu,
Saya selalu suruh abang jadi imam. Apa pula dia imam satu kampung ni, dia lah imam. Tak, saya ingatkan abang. Sebab Pak Mentua nak test dia. Sekali nak masuk maghrib, Bapak Mentua dah azan ke Serambi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, azan lah untuk ni. Tak apa, kau jap lagi aku qamat. Baru dia nak qamat, Pak Mentua tahan. Tak payah. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Dah habis tu, semua berdiri belakang, tak ada yang ke depan dah. Dia kata, siapa nak jadi imam ni mah? Dia kata, siapa nak jadi imam ni? Dia tanya Pak Mentua. Berapa ramai jantan rumah ni? Kau dengan aku dah azan, kau lah jadi imam. Saya, iyalah. Dia pergi ke depan, Pak Mentua belakang, Mak Mentua dengan isteri dia belakang. Dia pandang isteri dia. Seolah-olah memberitahu dah salah khabar dah dogi kan. Dia pun Allahu Akbar. Senyap sunyi. Tak berbunyi-bunyi lepas tu. Lepas tu dia togol. Lepas tu Pak Mentua, Astaghfirullahaladzim. Hei, tak tahu dia. Bila kau tak tahulah, nervous tu. Nampak dia kata nervous. Tahulah kau duduk belakang. Kali ni Bapak Mentua depan, dia belakang, Mak Mentua dengan isteri dia belakang sekali. Pak Mentua dia, Allahu Akbar. Pak Mentua dia cuba uji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Yang ni menantu. Kalau kau nak mali-mali pula. Mali. Lepas tu bini dia cucuk pinggang sikit. Zabliki yaumiddin. Bapak Mentua depan senyum. Tahu deh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali dia try ayat pula. Ambil ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nak suruh menantu tolong lagi. Inna yang dia pula kan tadi mali ni nak pula dah. Sudah bini cucuk lah sekali lagi pinggang. Abang tak tahu ayat ni. Langsung Mak Mentua sebelah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu. Kan macam mana. Itu sebab apa pun kau dah belajar. Kan kena belajar. Tu yang kedua. Yang ketiga, kena ada yang pertama kena ilmu, yang kedua kena ada ikhlas. Ikhlas dalam hati. Belajar kau, kita belajar kau, kita semayang kau, kita buat apa pun ikhlas. Itu kunci kecemerlangan. Betul. Lagi selagi mana kita ikhlas, ada je benda datang. Bila kita dah letak ukuran, aku mesti dapat gaji, kita akan dapat sekadar gaji lah. Tapi kalau kita buat benda ni untuk kebaikan orang, maka kita akan seronok dapat memberi kebaikan pada orang lain. Yang ketiga, kesempurnaan ibadah, ada perubahan pada tingkah laku perangai kita. Tapi semayang, pergi kerja pemalih, ada masalah dengan semayang kita. Semayang, tapi curi tulang, ada masalah dengan ibadah kita. Semayang, tapi mengumpet laju je, maka ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Mesti dengan niat. Semayang semua niat. Niat dulu. Itu saya kata tadi setting. Setting tu penting untuk kita gunakan. Contoh kalau kita beli telefon, benda pertama sekali kita akan usik setting, bukan kamera. Dekat kamera tu pun kita letak setting. Nak terang mana, nak apa macam mana. Skrin tu setting dia.
Ringtone dia kita set kan. Bini dia telefon. Bunyi rimau letak gila tu. Kan? Kan? Contohlah. Jadi makna kata setting. Dan kemudian, puasan tak? Kita dah setting. Tiba-tiba dalam 2-3 bulan pakai, tiba-tiba dia kelabu. Makna apa? Perbetulkan balik setting kita. Macam tu juga kerja. Kadang kita terlupa, dah campur-campur, kita dah hari-hari leka. Tiba-tiba kita kejar dunia. Ya Allah, perbetulkan balik niat kita ni. Itu penting. Puasa adalah satu ibadah yang mendidik kita untuk mencapai semua tu. Macam mana pula? Cuba tengok. Macam kita nampak orang. Allahu Akbar. Kita tahu dia semayang. Dekat pasar raya nampak kat meja macam ni. Salam. Lepas tu dah ada resit RM7. Wah, dia bayar zakat. Pakai kaneram, berlilit-lilit. Oh, dia pergi umrah tu nak pergi haji. Kita tahu. Tapi tang puasa ni kita tak tahu. Nampak sama je. Tapi ada yang tak puasa di kalangan kita. Betul tak? Faham kan? Tak, itu beza dia. Orang puasa dengan tak puasa sama. Malahan Allah bagi kelemahan pada orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Sebab dia boleh makan, tapi nak makan tak boleh makan open pula. Macam mana? Kan? Tapi kat sini saya okey je nak minum je. Betul, saya tak kisah betul. Kan? Tak, maksudnya macam itulah. Itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Dan nak kata ibadah ni kita jadi lemah, tak sepatutnya. Kita tengok Algeria, tim bola sepak Algeria masa World Cup tahun bila tu, masa tu berlangsung pada bulan Ramadan. Dia main peringkat suku akhir. Peringkat suku akhir dia bukan suku akhir, dia main top masa last 16. Masa 16 pasukan yang terakhir tu dia main. Dia bawa ke masa tambahan dan dia berpuasa. Bayang tak? Tak ada siapa pun yang minta air topi padang atau minum. Tak ada. Sampai ke sudah. Walaupun dia kalah, tapi nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan puasa bukan halangan. Nabi berperang pula. Dengan tahap bukan saja berperang. Allah tunjukkan betapa tentera Islam 300 orang yang masa tu boleh menang. Perang Badar. Kan? Semua orang tahu. Sama lancar sekarang. BDR. Work from home. Bekerja dari rumah. BDR. Sama macam perang Badar. Bukan senang itu kan kerja dari rumah kan. Tengok buat kerja. Cik Mak Nur suruh siap ni. Nak susu. Allah kau ni. Bising lah. Mama banyak kerja lah. Mama. KL. Mama banyak kerja lah. Nantilah. Kejap lah. Alah. Yalah. Lepas tu duduk sambung buat kerja balik. Yang ni lo apa? Ni seko ni. Betul tak kan? Susah. Kan? Orang lelaki pula baru ni. Bang, ini nak makan apa? Cakap je. La ilaha illallah. Masak apa kau nak masak? Abang makan. Cakap lah. Dia menakkan idea tu. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni. Kau kena bagi idea kat dia. Dan bila dia minta idea, dia bukan percuma, faham? Kau akan masa tu kau terdengar satu kat telinga. Tin. Barang sampai. Delivery. Hari-hari barang sampai sekarang ni. Ya Allah. Saya sama cakap dengan rumah saya lah. Yang, masalah ni kenapa? Ada masalah kot dengan delivery. Kenapa? Hari ni tak ada barang sampai. Abang Cindy. Heran je kalau tak ada barang sampai hari tu. Heran je. Tak. Apa nak beritahu Ramadan tu? Nabi berperang pun boleh. Nabi berperang. Nabi sampaikan berperang. Malahan berjaya pula dalam peperangan tu. Jadi apa alasan nak bagi? Orang bulan puasa pergi ke bulan pun ada. Orang bulan puasa buat kerja berat pun ada. Kita tengok elok ya. Bangla-bangla tu. Lagi pula. Bukan tak puasa kawan tu. Puasa. Kebanyakan Islam. Makna nak cerita bukan alasan. Untuk kita meningkatkan kecemerlangan kita dalam Ramadan. Tapi nak mulakan dengan apa? Niat kita. Nak dapat niat yang baik tu macam mana? Balik pada basic tadi. Syukur dengan apa yang kita ada. Kebahagiaan
bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Power ayat tu. Macam faham tak? Betul. Kebahagiaan ni bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Tu dia. Kita dah ada kerja, jaga elok. Mensyukuri nikmat ni, pertama dengan mulut, alhamdulillah, aku masih ada kerja dekat Smart ni. Kedua, hati memperakui Allah bagi nikmat kat aku. Kalau Allah tak bagi, aku pun tak dapat. Siapa bagian HR? Tanya bagian HR. Bila ada permohonan kerja, satu jawatan kosong buka, yang minta tinggi ni. Kadang dia tengok satu-satu, okey, ni okey, ni okey. Lepas tu Zab terlepas pula pergi bawah almari. Zab terjatuh pula. Tak apalah, tu kita tak dapat dah tu. Contoh lah. Contoh tau. Tak. Sebenarnya, tu tindakan manusia. Tapi dengan izin Allah, benda tu terjatuh pergi situ. Dan dia tak ada rezeki. Tu masa saya kerja dulu. Yang layak tu terlalu ramai. Apa kita buat? Saya bincang dengan bos masa tu. Kita buat macam ni. Semua jawatan, semua kena fitness. Lari kat Stadium Paroi 2 round. Lari 2 round. Siap ambulan tepi tu dah buka. Yang seorang tu lari round pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Hantar. Tak tahan. Bukan senang tau. Itu buat fitness. Sebab apa? Nak tunjuk kau betul-betul sihat. Cuba tengok. Bukannya bukan orang tua yang muda-muda tu. Baru kerja dia MC. Ni nak mati. Buat pinggang beralih. Pun boleh nampak. Betul tak? Tanya Bagas Syah. Betul tak? Yang selalu MC cakap. Betul tak? Bukannya orang yang dah lama kerja. Orang yang baru kerja. MC lah apalah. Banyak masalah dia. Buat pinggang beralih lah. Ni otak tak betul. Pendarahan kat telinga. Macam-macam lah. Orang dulu cuba tengok. Kalau demam pun datang kerja lagi. Sekarang ni je sebab coronavirus ni tak berani. Itu je. Jadi mana kata, sekarang ni kita kena ubah sikap kita. Menghargai. Appreciate. Hati kita bagi siapa bagi nikmat, Allah bagi nikmat. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kita tak dapat. Macam aku kerja keras. Tu sebab aku dapat jawatan aku hari ni sebenarnya. Salah. Tak. Ada orang kerja lagi teruk dari kita tapi tak dapat. Ada. Jangan kita mendabik dada kita hebat sangat. Tak ada. Samsul debat. Wah, kau ceramah sedap tu sebab kau top rank Malaysia. Salah. Bukan. Allah Ta'ala izinkan benda tu jadi. Betul? Kalau Allah Ta'ala tarik macam tu ya, betul tak? Tu sebab jangan belagak tu ya. Kalau memang kau suka naik Azhar, naiklah Azhar. You can take Samsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Samsul. Remember that. Okay. Ya, ingat kaleng-kaleng orang qualified lawyer, you know. Macam tu lah cakap kan. Iyalah. Adakah itu akan menjatuhkan martabat kita? Tak. Langsung tak. Mak ayah kita, dia pangkat tinggi. Sampai dekat rumah Pak Long dia yang tak ada kelulusan tinggi. Zap, dia duduk dekat bawah berseller. Dekat kaki pakcik dia tu. Tampil picit kaki. Pakcik, macam mana Pak Long, macam mana? Okey, sihat. Menjatuhkan maruah martabat dia? Tak. Lagi kita rendahkan diri kita, lagi tinggi level kita di sisi Allah. Tu ya. Nampak tak? Yang ketiga, tingkah laku, tindak tanduk perbuatan kita melambangkan kita bersyukur kepada Allah. Bekerja dengan bersyukur ni maknanya kerja sungguh-sungguh. Tak ada main-main. Buat dengan sebaik mungkin. Bukannya asbol. Tu asbol. Asal boleh. Ya, tu asal boleh namanya. Kan? Ya. Saya janji siap ayat dia. Janji aku dah siapkan. Kau apa mana kau lah? Kan? Cik Mano tu banyak cerita dia. Dia depan dia tak cakap Cik Mano tu. Belakang. Kena syukur. Kadang Cik Mano ni panggil kan. Dia panggil. Dah tutup nama. Siapa nama? Lantak lah aku tanya kan nama kau. Lantak lah kau. Siapa nama? Oh, kau suruh aku baca je. Cakap je. Noh Hamisah. Contoh Hamisah. Ya bos. Panggil ya Cik Mano ke? Panggil ya Cip. Bos tu bos. Ya bos. Ni tolong siapkan paperwork ni. Hari ni kat siapkan. Misah masa tu. Bos, saya kebetulan banyak kerja ni. Boleh tak bagi orang lain? Dia cakap you kan? Buatlah. Banyak cerita. Contoh Cik Mano tak macam tu. Saya over sikit.
Buat je lah. Yalah, misahnya risau. Dia tak lepas depan bos. Dia sampai kat meja. Aku yang kena buat. Macam tak ada orang lain. Yalah, geram aku. Pergi jalan lah. Apa tertengok? Dah kawan lain mana? Kawan lain pandang dia pun dia kena marah ni. Dahsyat. Lepas tu pukul 5 tu dia tengah buat kerja lagi ni, kawan tegur, balik tu. Baliklah, aku tak nampak banyak kerja ni. Kena marah lagi. Telefon. Hello bang. Dah jemput anak balik apa semua. Banyak kerja ni. Jemput je lah. Suami tak berdosa pun kena. Akhirnya pukul 10 malam tu, dia letak depan dekat meja tu. Nah, ambil puas hati kau, siap dah. Sebab masa tu Cik Mano dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Tu sebab dia berani buat. Tu sebab dia berani buat macam tu, kan. Ambil puas hati kau, dia balik. Nampak? Lepas tu bila dia balik, dalam perjalanan tu, semua orang dia marah. Dekat traffic light berhenti. Orang tu nak melintas. Nak melintas cepatlah. Tak jadi orang tu melintas. Balik orang tu tak jadi melintas. Dekat rumah ayah dah setting dah. Anak-anak semua dah makan semua kan. Dah tak apa. Pinggan tu letak je dalam sinki. Tak apa, sekejap lagi ayah basuh. Masuk dalam bilik. Kunci pintu. Jangan buka pintu walau apa pun bunyi yang kau dengar. Dia boleh tahu dah misah ni marah macam mana tau. Assalamualaikum. Tak habis dia lagi. Allah marah. Salam. Sabar. Yang marah ni nak apa? Abang tak tahu. Cuba kalau abang kena. Marah tak? Marah. Macam tu sekali marah. 2 minggu lepas tu, Cik Mano panggil dalam mesyuarat pengurusan. Okay, saya nak maklumkan yang paperwork tu alhamdulillah. Paperwork yang kita submit dekat kementerian tu telah diangkat, telah diluluskan. Dan diangkat sebagai paper yang terbaik lah. Jadi saya ucap terima kasih lah pada misah. Saya dengar sampai 10 malam begitu. Rasa-rasa misah marah lagi tak? Masa tu? Yalah masing-masing 10 tu. Macam tu kan? Tak, saya tanya. Dia marah lagi tak? Saya tanya. Marah lagi tak? Misah, apa ni? Saya dengar sampai 10 malam buat tu. Bos, ini kan tanggungjawab. Hilang marah dia. Hilang marah dia. Lepas tu naik pangkat sebab tu. Tapi nampak tak? Macam tu lah Tuhan tunjuk kita. Kadang bukan masa tu, lepas tu. Naik pangkat apa semua dan sebagainya. Lepas tu jumpa dengan bos. Apa ni, jumpa dengan suami. Bang mantu tak? Tadi kan Cik Mano cakap kan, bagus paperwork tu baik. Yang balik malam. Oh, yang balik malam yang bang kena marah tu. Kalau bang ni orang cakap betul lah, marah dia balik. Tuhan. Iya. Dan begitu tindak tanduk ni ibadah kita, perangai kita, sikap kita semua. Termasuk juga sikap kita pada orang susah. Itu sebab hari ni baru saya teringat. Nanti kan kalau dapat yang buat satu senarai pun. Satu senarai. Sebab saya, Datuk Kazim Ilyas, Datuk Badli Shah, Datuk Haji Nafizah Musa, Ustaz Ilyas Ismail dengan Ustaz Jafri Mahmudi. Kami berenam adalah merupakan wakil jurucakap duta untuk program korban luar negara dan dalam negara. Anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi siapa berminat nanti, at least tulis nama dulu. Tulis nama hari ni dah pahala dah. InsyaAllah. Tak bagi, tapi kita tak tahu lagi berapa bahagian nak masuk. Maksudnya satu ekor lembu, cuma harga dia murah. Satu ekor lembu RM2,730. 2730. Satu bahagian 390. 390. Jadi kalau kata nak letak 3 bahagian, letak je 3 bahagian. Jangan bayar sekarang. Tapi sebelum, kalau yang baiknya, kalau sebelum raya bayar, dapat pahala bulan Ramadan tu saja. Tapi yang penting nanti tunggu yayasan call balik. Macam mana, berminat berapa bahagian, tanyalah family mana yang nak. Tapi bagi nama awal dulu. Sebab yang kita bagi korban ni, penekanan bagi kat mana tuan? Kita bagi dekat Afrika dan contoh bayar 390, RM10 atau RM20 kita akan tarik untuk bantu asnaf dalam Malaysia. Maknanya 2 dalam 1. Maknanya kita bagi walaupun sikit, tapi bahagian dalam Malaysia pun ada. Yang kesian orang Afrika ni, cuba kita fikir. Macam kita ni makan. Macam berbuang makanan lah, sampaikan Southern Waste Management buat kajian. Sebelum PKP dulu, setiap hari orang Malaysia buang 17,800 tan makanan sehari. Sebulan 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang. Makanan yang tak usik lagi.
Tengok kat buffet Ramadan. Ambil banyak, lepas tu dah tak usik pun buang. Nampak tak? Tu lah. Tapi orang Afrika makan apa? Kotak tu. Kotak tu cecah air makan. Lepas tu, yang lumpur, lumut, yang apa tu, yang tanah liat, tanah lumpur tu dia ambil, dia kepal-kepal, dia bakar lama-lama, bagi anak-anak dia semua makan macam cookies. Yang tu, air lumpur tu cedok, tu air dia masak. Tak ada air masak, bukan ada air apa? Air mesin air tu kan. Air apa? Tak boleh sebut. Dia tak taja camah kita hari ni, jangan disebut. Contohlah kan. Tapi betul. Jadi itulah sekarang ni kita punya target kalau boleh lah, sebab tahun lepas kita berjaya lah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia berjaya untuk bagi lebih kurang 30 ke 50 ribu bahagian. Sebab tahun ni dia dipilih. Dia bila Afrika tu, Mali, Rwanda, Kongo, Chad, Nigeria, semua negara Afrika yang Islam yang ramai, yang susah. Dia orang beratur daripada pukul 2 pagi tu. Beratur nak ambil dapatkan daging tu. Jadi tahun ni kita target 200 ribu bahagian. Mana tu? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Jadi usaha kecil lah ni buat lah. Ni contoh lah. Kita bantu orang susah. Betul insyaAllah. Macam contoh sekarang. Siapa yang mak ayah dah tak ada? Kan? Mak atau ayah tak ada. Kan? Kan? Okey. Salah satu Nabi ajar apa? Nak buat baik dengan mak ayah kita yang dah tak ada. Sedekah. Dan paling baik, contoh kita balik bulan puasa, kalau lah ada keperluan balik kampung, cari kawan arwah ni. Buat baik kepada kawan arwah ni. Contohnya kawan, tak kisahlah dia senang apa, beli beras, beli apa, hantar ke rumah dia. Ni saya niatkan untuk arwah ni. Allah, makasih lah banyak. Kadang nak dia memang dah tak sihat. Makasih lah. Baru jumpa mak kau minggu lepas. Cik, mak saya dah lama meninggal lah, cik. Bila? Dia banyak. Dia dah tak ingat kan? Terima kasih kau bagi. Ya Allah, tapung kau bagi ni. Duit tak ada. Bagi duit sikit. Contoh lah kan. Kadang dia tang duit, ingat tu. Contoh lah. Jadi maknanya kata, itu salah satu. Nabi aja paling senang. Itu sebab saya, bulan Ramadan, apa yang saya buat bila kita tarawih kan, balik kampung tarawih. Sebab kampung mak saya dekat dengan rumah saya. Ada 2 orang kawan arwah abah saya masih hidup lagi. Saya cakap dia, cik malam mengang standby pukul 10 lepas tarawih jangan balik dulu. Okey. Dia dah tahu dah. Pukul 10 tu dia dah standby kat luar lepas tarawih tu. Saya dengan dia 2 orang, saya bawa pergi kedai makan. Belanja dia makan, niat untuk arwah. Itu paling senang sebenarnya. Nabi pesan, berbuat baiklah kepada teman-teman mereka. Itu antara benda yang kita boleh buat lah. Belanja makan kan susah mana kan. Tapi sedekah lagi baiklah. Sebab sedekah ni Allah Ta'ala janji 4 perkara. Boleh 4 perkara. Pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin, kita rasa kaya. Kita nak bagi je kat orang. Singgit-singgit lah. Tapi kau ni rajin betul bagi sedekah kat orang. Akhirnya orang pandang kita kaya. Tapi bukannya kaya pun. Tapi hati kaya. Ada orang dalam bank. Kan? Ada orang dalam bank. Dia pening kepala tu. Aduh. Kenapa pak? Takut duit tinggal 10 juta. Kau tak ada rasa nak pijak kau orang tu. Duit tinggal 10 juta. Sebab je dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Kita rasa, ya Allah Akbar. Katalah tiba-tiba, Cik Makno ni punya senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabkan saya happy tengok semua. Saya pun happy. Hari ni contoh tau. Kau jangan tuntut ni contoh. Dengan ini saya umumkan kepada semua staf yang ada, yang hadir saja, saya berikan, saya akan bank in, dah bincang dah dengan bahagian HR, kita akan transfer hari ini juga setiap seorang 500,000. Contoh tau. Contoh. Agak-agak apa berlaku? Ada yang berhentilah tuan, saya mana kau ajar dah. Dia dah fikir dapat bisnes lah, apalah inilah. 500,000 tu pada setengah orang besar. Kan? Tapi pada orang yang macam tadi 10 juta tengah pening kepala ni, duit tak ada, Allah Ta'ala hilangkan betul-betul, buku tahu kan? Itu dia. Jadi maknanya kata dalam hidup kita ni, itu dia, kita mengkayakan hati bila kita sedekah. Kedua, membersihkan harta. Apa maksud bersihkan harta? Walaupun sikit, rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Mana tak masa sedekah, ya Allah makasihlah wahai misah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kau. Semua doa panjangkan umur. Kan, kau jangan kawan dengan si Darussalam tu.
Contoh. Kan? Tak ada. Orang kan doa panjang umur semua. Malahan yang paling penting, panjang umur dengan kebaikan. Iaitu, tak ada penyakit. Kuranglah sakit-sakit sikit-sikit tu biasalah kan. Kemudian yang keempatnya, melancarkan rezeki. Balik rumah, Assalamualaikum. Sayang, Mak. Rezeki tu. Suami, sayang. Abang. Abang dah balik. Lama dah abang menanti ketibaan saya. Sebiji je nama aku 7. Rahimah tanpa rahim. Dah habis. Pujaan nanti kanda. Pun habis dah. Apa? Terlanjur mencintaimu. Apa tajuk saya? Apa tajuk? Alah nyampah aku tanya cakap tak tengok lah. Tengok. Tapi itulah macam itulah kan. Jadi suami romantik, menyanyi suami balik. Indah sungguh panorama. Kita kat dapur. Bagai pulau ni warna anak. Oh lala. Jadi bahagia betul. Nampak kan? Iya, bahagia betul kan? Romantik. Lepas tu anak pula. Ibu esok macam mana? Itulah besok ibu tak dapat nak pergi duit belanja ni. Dia kata, ibu boleh bagi RM1 je, dia kata. Ibu boleh bagi RM1 je. Tak apalah bu, ibu bagi RM1, Along simpan je dalam tabung. Banyak apa? Tak apa, Along puasa sunat. Ini bulan lain dah ni. Along puasa sunat. Ya Allah, mak dia pun tak puasa. Tak ada puasa. Lepas tu petang tu balik. Bu, apa dia? Alhamdulillah, Along peksa dapat nombor 1. Ya Allah, tengok. Nampak tak? Itu maksud berkat. Berkat ni Allah bagi kebaikan yang mana berkembang kebaikan tu. Itu maksud dia. Jadi, berhentilah menilai kejayaan dengan wang ringgit. Berhentilah menilai. Contohlah tiba-tiba dengan ini diumumkan bahawasanya rentas negeri dibenarkan. Tetapi bagi negeri-negeri contohlah kan, tiba-tiba dapat balik kampung, itu satu kejayaan, kebahagiaan dah. Tetapi kalaulah balik kampung tu menyebabkan kita ni lebih buruk keadaan, baik janganlah. Orang Malaysia ni tak ada disiplin. Kena mengaku hakikat tu. Saya telefon member dekat Melbourne. Melbourne ke? Bukan Melaka tau. Tak, saya tanya macam mana kes kat sana, Kak Lina. Saya sepatutnya camah kat sana bulan 3 itu. Tapi postpone sebab PKP tahun lepas. Tahun lepas patutnya camah bulan 3 tahun lepas. Tahun sebelum tu saya dah camah dah kat sana. Nak sambung kitab kata. Lepas tu sepatut bawa mak saya. Macam mana kes kat sana Kak Lina? Teruk, kita baru-baru ni digemparkan. Tiba-tiba ada 13 kes baru. 13 tau. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Langsung lockdown satu Australia. Lockdown 5 hari. Saya jawab, kita kat Malaysia 5-6 ribu okey. Macam tak ada apa-apa. Kedai makan ramai macam orang gila, macam tak pernah pergi kedai lah. Macam terlepas kandang lah semestinya. Kan? Ni dah jam kan, pandai jam boleh dah kan. Tu. Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sangat tu. Yang penting kita cuba ubah. Kita belajar mensyukuri dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.